Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat pagi. Jalan seperti biasa. Cuaca agak redup hari ini. Selamat hari Rabu. Sedikit perkongsian tentang keperluan proposal sebelum menyediakan tesis ataupun melakukan kajian. Perbezaan di antara negara kita dengan negara luar daripada pengalaman yang saya lalui dan pengalaman rakan-rakan yang saya kenali. Proposal di luar negara hampir tidak wujud dalam bentuk 3 chapter, 80, 90, 100 pages yang kita sediakan di Malaysia. Jadi apa perlunya proposal? Okey, di awal-awal pengajian kita akan membaca dan cuba mendalami bidang kajian kita sendiri, dan dengan itu kita akan menyediakan rangka-rangka apa yang bakal kita lakukan untuk kajian kita supaya dapat dilihat secara keseluruhan oleh supervisor. Okey, direction yang kita bawa mesti difahami juga oleh supervisor. Sebab tu kita tak perlu siapkan proposal sampai 30-40 pages barulah kita bagi pada supervisor. Supervisor baca pula 2-3 bulan, baiki sana baiki sini, habislah 2-3 semester hanya untuk menyediakan proposal sebelum apa-apa yang kita boleh lakukan sebagai langkah lanjutan. Okey, apa yang berlaku di luar negara adalah mereka akan minta kita present depan mereka. Okey, berkali-kali sehinggalah idea itu dapat diterima oleh supervisor sebagai idea yang sesuai untuk dijadikan kajian di peringkat master atau peringkat PhD. Okey, malah tidak wujud apa yang dikatakan proposal 3 chapters untuk dihantar, dipresent dan kadang-kadang diperbaiki dan kadang-kadang dipersembahkan semula. Hampir tidak wujud dan saya tidak pernah mendengar perkara itu berlaku. Okey, apa yang terjadi adalah bila kita katalah sediakan 7-8 pages dan supervisor memahami apa yang kita jelaskan dan dengan penambahan-penambahan yang diberi setelah beberapa kali pertemuan, maka maybe kita diminta untuk membuat presentation. Ada berbagai bentuk presentation. Antara yang saya dimaklumkan, kita diminta bertemu dengan beberapa orang profesor yang dicadangkan oleh supervisor kita. Setelah mereka berhubung dan kita pergi kat dia, hantarlah katakan 3 pages ke 4 pages ke, skeleton saja daripada elemen-elemen utama, isu, problem statement, hypothesis kalau ada, theoretical framework dan juga research design. Bukan dalam 3 chapter berasingan, tetapi dalam satu penulisan yang lengkap, precise and concise. Jadi profesor tu akan jumpa kita dan kita berbincang. Kalau ada penambahan, maka itulah yang kita catatkan dan kita akan bertemu dengan supervisor semula untuk mendapat konsensus apakah yang paling sesuai untuk kita jalankan. Okey, ataupun macam kes saya sendiri, saya kena present di depan ramai. Ketika itu postgraduate ramai datang dalam saya punya presentation. Kenapa? Kerana saya di antara yang terawal present di jabatan saya, ramai. Jadi bila saya present, dapatlah beberapa komen. Dan komen itulah yang saya bawa balik kepada supervisor yang akan ada dalam dalam majlis tersebut dan lihat di manakah keperluannya. Okey, at the end of the day supervisor lah yang akan tentukan. Katalah ada 10 cadangan. Supervisor kata 2 saja yang kita rasa kita boleh sesuaikan dengan kajian ni, yang 8 lagi itu hanya cadangan saja dan maybe baik tetapi tidak diperlukan, ataupun supervisor kata tidak ada keperluan untuk kita membuat penambahbaikan begitu. Okey, jadi segala-galanya terletak kepada jawatan kuasa supervisory yang akan menentukan sama ada nak menerima ataupun tidak. Jadi tidak timbul persoalan kita present semula. Okey, tak timbul persoalan kita kena present pula, kena represent pula semula, tidak ada. Dan tidak ada proposal 3 chapter yang kita hantar. Okey, kita cuma hantar beberapa pages saja untuk kita dapatkan konsensus antara apa yang kita faham dengan apa yang supervisor ingin dengar dan memastikan kita betul-betul faham apa yang kita lakukan. Pendetailan itu akan berlaku kemudian bila proposal itu dikatakan telah pun sesuai untuk lakukan kajian, maka kita pun mulalah buat kajian dan teruslah menyediakan tesis. Maka tidak ada lagi proposal 3 chapter seperti yang ada di negara kita. Dan ingat, itu bukanlah proses yang pendek juga. Ada kalanya proses yang panjang. Kenapa? Kerana kadang-kadang supervisor minta kita bersedia mengambil coursework terlebih dahulu sebelum berjumpa dengan beliau untuk membincangkan proposal tersebut.
Okey, tetapi ada juga supervisor yang dalam masa yang sama minta student postgraduate membaca sendiri dan mula berbincang apa yang perlu dilakukan di peringkat kajian PhD atau master mereka. Okey, jadi itu yang menyebabkan hampir tidak ada proposal 3 chapter 40, 50, 60, 80 pages yang kita hantar kepada supervisor yang dibaca berbulan-bulan, tidak wujud keadaan begitu. Okey, di sana dia lebih straightforward. So itu bezanya di antara cara kita memahami proposal di Malaysia. Sebab satu mindset yang ada di Malaysia, kalau tidak tebal proposal bermakna pelajar tidak faham. Tapi kalau di luar negara, kalau postgraduate tidak boleh mempersembahkan proposalnya walaupun 3 pages dalam bentuk written, maka dia belum lagi menguasai kajiannya. Jadi itu mereka nak lihat dan nak dengar proses yang kita akan lakukan, bukan nak membaca apa yang kita tulis. Itu berlaku di peringkat penulisan tesis kemudiannya. Okey, saya dah sampai ke UPM. Mudah-mudahan ada sedikit maklumat yang boleh anda fikirkan perbezaan antara dalam negara dan luar negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you. Bye bye. Muah.